Sebenarnya tentang satu kisah masyarakat secara realitinya disebabkan pandemik COVID-19 ini mungkin kita sedia maklum ramai yang kehilangan pekerjaan ataupun terpaksa menukar pekerjaan untuk kelangsungan kehidupan namun itu tidak mematahkan semangat pada insan-insan yang bersama dengan kami pada pagi ini untuk meneruskan kehidupan bangkit daripada setiap cabaran yang dilalui. Betul, dan juga berkongsi kisah hidup mereka Ahmad Jalaluddin Muhammad Nordin, bekas juruteknik enjin kapal terbang pemandu Crab Food dan juga Encik Muhammad Akram Abdul Rahim, bekas juruterbang dan peniaga Sagu Gula Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Akram, Jalal, terima kasih. Kerjanya dahulu itu dilihat sebagai satu kerja yang profesional yang semestinya mendatangkan pendapatan yang lumayan. Namun disebabkan pandemik COVID-19 itu mungkin terpaksa untuk menukar kerja dan juga terpaksa untuk mencari jalan yang baru. Ketika ini melihat perniagaan itu sebagai satu alternatif yang terbaik. Mungkin Akram sini boleh ceritakan pengalaman bertukar daripada seorang juruterbang kepada memulakan perniagaan sendiri, Akram. Perniagaan ini pun terjadi dengan tak sengaja. Jadi kisah pandemik ni memang saya terjejas dari bulan Februari lagi. Jadi kita semua ramai-ramai sama-sama MCO duduk di rumah sampai Februari, Mac, April. Jadi Mei dan Jun dah makin lama kita hidup di atas tanggungan kewangan diri sendiri, ada atas duit tabungan sendiri. Jadi terasa dalam hati rasa macam ada benda naluri yang rasa macam kita kena mulakan hidup yang atas jalan sendiri daripada makan gaji kan. Jadi saya dan isteri mula-mula kami menjadi ini hanyalah makanan ruji di rumah. Pencuci mulut. Jadi kan kalau masa PKP dia jadi kisah cerita masak apa kat rumah, masak apa tak jadi kat rumah kan. So hari ni masak apa tak jadi. So kami pun mencuba segala-galanya. Tapi kami cuba gabungkan dua elemen, sagu dan susu dan gula Melaka pada mulanya, dan makin lama kami terasakan ada makanan ni peluang untuk kita modernisasikan. Jadi sampai ke hari ini saya menghasilkan sagu yang boleh dimakan dengan 4 perisa susu. Sebab itu hasilnya sagu dew pop. Ya, sagu dew pop berasaskan perisa temikai susu. Dah berapa lama di pasaran ni? Bermula dari bulan Jun. Wah, memang menarik sebenarnya. Saya dia ikut tema dan dengan rasanya sekali. Sabar ya Ismail. Kalaulah boleh saya merasainya ketika ini. tapi ketika nantilah. Tapi inilah cerita di sebaliknya kerana kreativiti itu yang penting. Betul. Kalau dilihatkan nak berniaga ni bukan senang, perlu ada kreativiti. Presentationnya pun perlu menarik untuk menarik perhatian pelanggan dan juga pembeli. Dari mana datang hasil kreativiti itu? Hasil kreativiti itu istilah isteri saya. Okey, baik. Dia pemberi semangat untuk, sebab kalau nak katakan saya betul-betul terjejas. Okey, pendapatan saya datang 100% dari kerjaya saya. Tak ada kerjaya lain. Kami mungkin pernah berniaga makanan di rumah, tapi berniaga sikit nasi lemak ke lontong ke hasil lemak manusia. Tapi kami tak pernah terfikir yang ini menjadi satu sumber utama rezeki kami di hari ini. So pada hari yang terakhir saya dapat surat daripada syarikat saya, itu adalah hari saya menitiskan air mata. Kan? Sebab kalau kita kerja, kita memberi sepenuh hati dengan kerjaya kita kan. Masa tu dah jangka akan di... Saya menjangkakan mungkin lagi lama, tapi dia terjadi dalam mangsa yang singkat. Kan? Saya rasa mungkin tahun depan, tapi dia jadi dengan cukup drastik. Tapi dalam hati saya tahu akan terjadi. Cuma kita punya jalan ke hadapan tu, saya dah berjalan ke hadapan dah. Betul tak? Ya, betul. Dan kalau kita lihat Ismail, masa tempoh PKPP ataupun COVID-19 ni, semua orang keluar daripada zon selesa, comfort zone mereka. Dan antaranya ialah Encik Jalal sendiri seorang engineer di Singapura. Technician di Singapura. Boleh ceritakan pengalaman Encik Jalal semasa di Singapura? Kerja di Singapura dalam company Rolls-Royce membuat enjin kapal terbang. Saya dah kerja selama 3 tahun lebih, dekat 4 tahun juga kat sana.
pada masa MCO tu hari, PKP tu, saya diberi pilihan sama ada untuk menetap di Singapura sementara PKP ataupun balik ke KL. Jadi saya pilih untuk balik ke KL lah untuk menjaga keluarga lah, sebab di rumah hanya tinggal ibu dan juga adik. So saya fikir mungkin PKP ni tak berlangsung terlalu lama lah. Dan saya balik untuk menjaga keluarga. Dan kemudian keadaan tambah menjadi teruk dan ura-ura tu saya dah tahu daripada sumber-sumber tertentu mengatakan yang company akan mengurangkan pekerja, membuang pekerja. Tapi saya tak sangka begitu cepatlah, sebab saya kira kan mungkin dalam bulan 8 atau bulan 9. Tapi akhir pada bulan 6 saya dah dapat keputusannya. So saya telah dibuanglah daripada company Rolls-Royce tu. Dan bohonglah kalau saya katakan tak sedih ataupun tak buntu ataupun tak marah. Tapi tak boleh kita nak salahkan siapa-siapa. Itu memang company sendiri pun ada masalah sendiri. So jadi saya membuat keputusan sementara menunggu kerja-kerja lain yang ada, saya buatlah Grab. Jadi penghantar makanan Grab Food. Sekurang-kurangnya adalah sedikit duit lah untuk saya guna untuk hari-hari. Semasa jalan buat keputusan untuk pulang ke Malaysia, pernah tak terfikir ataupun ada idea mungkin kena buat kerja sementara di Malaysia ataupun memang tak ada plan apa-apa langsung masa pulang ke Malaysia? Masa pulang ke Malaysia, dalam masa sebulan tu saya fikir mungkin keadaan akan menjadi lebih baiklah daripada masa itu. Tapi bila tengok daripada dalam berita sendiri keadaan dah makin teruk, dan saya dah boleh fikirlah mungkin ada kemungkinan yang saya akan dibuang. Daripada situ saya dah start cari kerja lain, dah start hantar resume. Dan dalam keadaan sekarang kebanyakan syarikat pun susah nak mengambil pekerja baru. So saya fikir cara yang paling senang adalah sama ada berniaga sendiri ataupun buat Grab. Betul. Menghantar makanan. Tapi berniaga saya tak ada capability untuk berniaga. Tak ada pengalaman pun. Jadi saya fikir tak apalah, saya buat Grab lah sementara untuk dapat kerja-kerja baru. Okey, mungkin boleh ada kolaborasi dengan Sagu Dupop untuk menghantar pelanggan-pelanggan. Jadi boleh ada kolaborasi yang cantik di situ. Jadi penghantar. Menghantar Sagu Dupop. Sebab saya pun pernah juga mencuba untuk. Betul, dia pernah cuba membawa Grab tu sendiri. Betul. Pengalaman tu amat menarik untuk saya sendiri. Tetapi mungkin ramai yang tertanya, memang benar kita masih ada pekerjaan, tetapi persoalan yang paling penting, berapa peratus pengurangan pendapatan kalau dahulunya dilihat kerjaya yang betul-betul profesional, prolific dalam bidang yang sangat besar, aviation industry, dan kini kepada gig economy, pengurangan dari segi pendapatan dan komitmen itu bagaimana? Pengurangan dari segi pendapatan, bohonglah kalau saya kata sikit, tapi memang banyaklah. Daripada Singapura kita dapat gaji dalam Singapura dolar, tukar ke Malaysia kita darab dengan 3. So bila tiada lagi pendapatan tu, kita start kerja di Grab, memang pendapatan perbezaan dia memang jauh lah. Tapi saya tetapkan mentaliti sekurang-kurangnya ada pendapatan untuk saya melangsungkan kehidupan. Sekurang-kurangnya saya boleh beli barang rumah untuk keluarga, untuk membawa mak ke hospital dan sebagainya. Dan saya rasa itulah, sekurang-kurangnya ada pendapatan. Tapi dari segi komitmen pula, Grab bekerja sebagai Grab Food rider, masa bekerja itu pulang pada kita lah. So kalau kita keluar awal, kita balik awal, kuranglah pendapatan. Kalau kita keluar awal, balik lambat sampai tengah malam, banyaklah sikit pendapatan dia. So saya dah tetapkanlah berapa pendapatan yang saya perlukan untuk satu hari, dan secukup itulah. Maafkan kami mengambil masa anda waktu bekerja. Tak apa. Encik Akam pastinya seperti yang Ismail kata, pendapatan itu semakin berkurangan. Bagaimana untuk membahagikan masa ataupun menjual sagu ni dapat lebih kurang dapat sedikit sebanyak membantu untuk membantu membayar orang kata komitmen. Ataupun lebih banyak sebenarnya. Saya tak meletakkan harapan yang tinggi pada mulanya, tapi kita meletakkan harapan dia cukup sumber rezeki untuk isi rumah, untuk tanggungan, untuk apa yang mampu dibeli. Tapi semuanya adalah demi anak-anak dan isteri dan orang di rumah. So jadi
Tetapi usaha saya adalah pagi 24 jam sehari. So bagi sekarang, bagi saya dan isteri saya, komitmen kami pada perniagaan ini adalah 100% 24 jam setiap hari. Dan sampai sekarang kami berjaya buka satu stall di satu food court di Kelana Jaya di depan FAM. So kalau orang di Kelana Jaya familiar tempatnya, nama dia raf.pj. Kami buka satu stall dalam food court supaya orang-orang Taling Jaya boleh dekat kepada kami sebab saya tinggal di Kuala Lumpur. Jadi dia menjadi midpoint yang di tengah-tengah untuk orang Shah Alam, orang Kelang. Jadi kami boleh buat dua penghantaran dari rumah dan ni. Jadi saya jaga di stall, isteri saya jaga di rumah. So saya keluar pagi, balik malam. Isteri di rumah jaga anak-anak. Kadang dia jaga anak-anak, kadang dia datang tolong saya pun tak cukup tangan. Mungkin kadang saya ambil bekerja part time untuk tolong. Tapi sampai ke hari ini adalah 100% punca rezeki. Kalau boleh kongsi, berapa satu hari kotak sagu pelaka ni? Alhamdulillah, dalam minggu lepas kami berjaya bertemu dengan hampir 5 ejen di Semenanjung. Saya ada 2 ejen di Melaka, satu di Johor Bahru, satu di Sepang dan satu di Setia Alam. Saya tambah lagi satu di Ipoh dan insya-Allah di Pulau Pinang. So, jadi demand mereka setiap 2 hari dalam 50-60. So kalau sekarang production kami mungkin dalam sekurang-kurangnya 150 sehari. Okey. Tahniah juga kami mengharapkan agar mendoakan perniagaan anda akan berkembang maju dan berjalan dengan lancar. Cuma mungkin situasi ini saya gambarkan sebagai selepas hujan akan ada pelangi. Dan tidak mungkin situasi ini akan berkekalan lama. Mungkin industri aviation akan kembali pulih selepas ini dan peluang pekerjaan akan kembali dibuka. Jadi persoalan saya, kalau peluang pekerjaan kembali dibuka, adakah Akram akan kembali menjadi juruterbang ataupun akan meneruskan perniagaan yang sedia ada ini? Dia kena ingat konsep. Bila kita susah, rezeki lain tu ada. So ini rezeki saya bila saya susah. Ketika tapi ini tapi kalau bila insya-Allah kalau jika saya ada pekerjaan sebagai juruterbang semula, takkan saya nak tinggalkan orang yang pernah bagi saya rezeki yang betul untuk saya hidup juga kan. So, itu konsep saya dengan isteri saya. So, kita tak boleh tinggalkan dan mungkin kita akan turunkan kepada orang ataupun anak-anak, keluarga. Franchisekan perniagaan, insya-Allah. Encik jalan sendiri sebagai pemandu. Dah berapa lama dah? Daripada bulan 7 tu. Daripada bulan 7 dan setakat ini paling susah, pengalaman yang paling perit jadi pemandu Grab tu apa? Barang kena curi barang bag Grab tu. Dalam tu ada sedikit barang aksesoris lah untuk beg tu sendiri. Adalah dicuri pada masa saya tengah menunggu makanan siap. Adalah dicuri. Tapi tak apalah, itu mungkin ada lagi yang lebih memerlukan benda yang aksesori dalam beg tu. Tapi tak apalah, saya halalkan je lah siapa yang tu. Itulah yang paling perit lah. Kalau katakan di jalan raya, kalau kita bawa kenderaan dengan cara berhemah, insya-Allah tak ada apa-apa. Betul. Ada tak mengalami kerenah pelanggan yang agak macam mungkin melecehkan, mungkin nak hantar sampai ke pintu rumah? Banyak kerenah. Kerenah sebegitu. Untuk hantar sampai ke pintu rumah itu salah satu kriteria dalam Grab. Kalau sesiapa yang ingin menjadi Grab rider, kriteria dia kita kena hantar sampai depan rumah lah. Yang melecehkan kemungkinan daripada pelanggan mungkin tak ada. Kebanyakannya mungkin daripada restoran lah, daripada pembekal makanan. Tapi itu pun bukan salah mereka. Mereka pun ada lagi order daripada orang yang menunggu di table, ada yang menunggu, ada pelanggan yang order daripada online, apa semua. So kita tak boleh nak salahkan siapa lah. Leceh itu memang leceh, tapi tak ada salah siapa lah. Betul. Baik. Sebenarnya mungkin dalam kita nak membantu mereka yang terjejas ini, kesempatan ini juga sebenarnya saya nak menyeru mungkin kalau anda yang sedang menonton ini, sokonglah kepada produk-produk tempatan ataupun mereka yang cuba sedaya upaya untuk keluar daripada kepompong kesukaran ketika ini. Sagu Dew Pop ini adalah produk yang diasaskan oleh Akram dan juga isterinya. Boleh juga dapatkan di perkongsian laman Instagramnya sagupop.by Shakram. Pop.by.Shakram. Shakram tu adalah Syah, nama isteri saya Syakira. Okey, boleh COD. Shakram tu
Akram. Ya, sekarang disebabkan demand terlalu tinggi, alhamdulillah, saya menggunakan khidmat Grab Express, Lalamove dan Mr. Tak pernah terserempak. Mungkin berkolaborasi kan? Kami sekarang sepenuhnya menggunakan khidmat runner lah. Okey. Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit pesanan daripada orang yang di luar sana yang mungkin sama mengalami masalah yang sama, kehilangan kerja, supaya mereka dapat semangat untuk keluar dari kepompong zon selesa mereka itu sendiri. Pesanan saya kepada rakan-rakan dan juga orang yang mengalami nasib yang sama seperti saya dan juga Kapten, saya rasa untuk keluar daripada kepompong sendiri, keluar daripada zon selesa mungkin susah untuk sesetengah orang. Tapi kita perlu memikirkan benda yang lagi penting, seperti macam mana kita nak sara keluarga kita, macam mana kita nak meletakkan makanan di atas meja untuk keluarga kita, membantu membeli barang-barang rumah. So jadi kalau boleh keluarlah daripada zon selesa dan cuba mencari sumber rezeki lain daripada kerja yang kita dapatkan dulu. Betul. Itulah dia, kami pun nak menyeru anda yang mungkin pendapatan tidak terjejas sangat sekarang ini, sokong produk anak-anak tempatan.